Boleh mula ha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa yutyasu bihal arzaq wa tarfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam salatan daimatan min yawmi khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasturna ya Allah baina yadayka ya aziz ya khallaq birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam beserta jawatan kuasa qaryah, pegawai masjid Sharifah Fatimah, dan para jemaah ibu ayah yang mendengar di udara platform Facebook Masjid Sharifah Fatimah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pertama-tama kita merafakkan rasa syukur atas nikmat iman dan Islam yang masih Allah bekalkan kepada jiwa kita, hati kita. Dan hari ini kita sampai ke 21 Ramadan dalam keadaan sihat, berada dalam masjid Baitullah min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Hari ini masa ni kita duduk dalam rumah Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita perlu meletak diri kita di posisi mengikut syariat Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian semata-mata kerana Allah, kerana agama, bukan selainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kerangka amalan pengabdian itu mestilah ikhlas kerana Allah. Barulah ada buah-buah takwa yang akan lahir daripada amalan ibadah yang kita lakukan. Baiklah, hari ini tajuk yang ditetapkan untuk ustazah iaitu Ramadan, qada, fidyah, kafarah. Tuan-puan sekalian, melibatkan hablum minallah. Ni hak kita dengan pencipta kita yang kita kena tahu, sebab kita nak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila mati, ini hutang kita dengan Allah. Sebab tu kita kena jelas, kena buat sendiri. Kalau dah mampu, tak mampu kita bayar fidyah sendiri. Kalau ada kafarah, kafarah tu jelas sendiri. Siapa pun tak tahu amalan kita ni kita buat ataupun tidak. Jadi hari ini kita nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu qada, fidyah, kafarah tentang puasa dalam bulan Ramadan, sebagai ilmu untuk kita dan juga kita refresh balik maklumat yang ada pada diri kita. Tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang saya muliakan, cikgu ada, ustaz ada, ustazah ada dalam ni, dan kita semua ini memerlukan kepada penghayatan ilmu. Penting ilmu, dia memandu kita jalan yang betul. Kalau kita tak ada ilmu, semayang juga, tapi imma betul, imma tak betul. Jadi ilmu itulah nur yang akan menerangi perjalanan kita hingga ke negeri abadi. Baik. Pertama, bila kita masuk qada, ni kita masuk terus dengan masa yang terhad. Bila sebut qada, apanya maksud qada itu? Iaitu kita tengok dari segi yang pertama, maksud dalam kitab disebut qada'u siyami Ramadan alladhi turika wa dhalika bi siyami ayyamin ukhar ba'da intihai syahri Ramadan. Dalam ayat Quran sebut wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum
min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, dia boleh tinggalkan puasa dalam Ramadan tu keharusan, rukhsah. Tapi dia kena qada balik beberapa hari yang ditinggal tu pada hari yang lain. Okey nah? Baik. Jadi dalam kitab Majmu' kita tengok di sini setiap puasa Ramadan yang ditinggalkan wajib diqada. Kenapa kita tinggal kefarduan itu? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru pada orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kan difardukan atas kamu puasa sama seperti umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Tiba-tiba kita tak puasa, kan nak biar macam tu je. Kan ustazah pun ada maklumat yang kita dapat di jabatan ni, di kilang-kilang yang tak puasa. Hukum kita buka kantin apa semua tu, kafe. Jadi kita dalam masjid ni alhamdulillah pakai puasa semua, kan? Ada juga yang tak menghargai nikmat itu dengan membiarkan ibadah itu berlalu macam tu saja. Hukum qada as-shaum, yajibu qada as-shaumi ala kulli man aftara fi Ramadan bi'udhrin aw bi'ghairi 'udhrin. Wajib mengqada puasa ke atas setiap orang yang berbuka pada bulan Ramadan, sama ada dengan uzur, halangan, kerja berat ke, ataupun sakit ke, ataupun tanpa uzur, saja dia tak mau puasa. Jadi kita nak tengok yang pertama, orang boleh buka puasa dan dia kena qada saja, yakni qada tanpa fidyah. Tuan-puan kena tengok orang yang pengsan, orang yang mabuk atau pitam sepanjang hari, esok bila dia sedar, dia kena qada hak yang bulan Ramadan tu yang dia tinggal. Orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contoh tuan-tuan, ada orang tajam email ke jabatan, klinik pergigian dia buka juga siang. Kita scaling gigi, kita tampal gigi, kita buat apa semua, kan? Kita rasa tak apa kot, tak tertelan kot. Tapi posisi kita duduk ketika mana rawatan tu memang mendedahkan kepada batal. Sebab memang imam mesti tertelan sikit. Maka kita syorkan supaya pasien tu yang sakit, kita yang sakit ni, buatlah di malam hari. Kalau tak tahan sangat, masyaqqah, tak apa, dipersilakan. Tapi kalau kata boleh postpone, buatlah ke malam. Takut rosak puasa tadi. Kita nak jamin kita tak masuk tu payah. Sebab kita duduk macam tu, kan? Yang seterusnya, orang yang bermusafir dua marhalah. Dua marhalah ikut keputusan fatwa dan juga muzakarah, iaitu dua marhalah bersamaan 81 km. Jadi kalau kita duduk di rumah kita set meter kereta kita tu, kita nak pergi KL, set permulaan 1 kilometer bermula daripada rumah, keluar daripada qaryah, baru boleh qada, boleh jamak qasar. Tapi kalau masuk dalam rumah kita, keluar pergi surau sebelah, tak boleh pergi jamak qasar, dia mesti keluar qaryah. Tu dari segi kita nak tengok term-term syarat-syarat untuk nak jamak qasar, mesti keluar qaryah. Balik pun nak jamak qasar, jangan masuk dalam qaryah. Kalau masuk dah tergugur rukhsah tu. Begitu juga dengan siyam, puasa, mesti gugur rukhsah keringanan membuka puasa itu bila dia keluar bermusafir tu sebelum subuh. Kalau macam Jumaat juga. Tetapi kalau dia keluar pukul 10 pagi, dia kena terus dengan berpuasa. Tu ada syarat walaupun ada keringanan. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa tetapi ada harapan untuk sembuh, sesema, senak perut, silap makan, sakit. Perempuan hamil atau perempuan yang menyusu anaknya atau orang lain dan dia takut mudarat kepada dirinya saja, dia kena qada. Tidak berniat puasa di malam hari, lupa sungguh. So apa pun tak, kalau dia bangun sahur tak niat tu, boleh ada illah dengan sahur tu, dia nak berpuasa esok hari ni apa tak, boleh jadi dia lupa terus, tak niat puasa, macam esok tu dia kena ganti untuk lepas raya Syawal. Kemudian tuan-puan sekalian, perempuan yang didatangi haid, hari ni pun ada dalam WhatsApp Zazah ni, mai sat makan, terlupa ambil pil perancang. Ni makan, tinggal 3 hari pil perancang, dia mai pula, gap berapa hari. Dia tengok di situ tak cukup 15 hari 15 malam.
Kerimai tuan-tuan dan puan ingat anak-anak kita yang perempuan, kerimai dalam tempoh period, semua period. Melebihi masuk hari ke-16 barulah panggil istihadah. Dia kering sat betul 3 hari, tapi lepas tu mai pula. Yang kering tu dia panggil, yang pertama fatrah, yang kedua naqa'. Fatrah tu tak ada yang dekat luar, dekat dengan kemaluan dia, tapi di dalam ada. Kalau naqa', luar tak ada, dalam tak ada. Tapi lepas tu dia turun balik. Tu kaedah kita nak tengok bagi jemaah haji, kita boleh ambil ini sebagai satu kesan hukum untuk tawaf ataupun tidak. Baik. Nifas. Nifas ni ada juga. Yang tuan-tuan dan puan-puan, nifas ini berlaku, kita tengok minimum 1 lahzah. Kebiasaan 40 hari 40 malam. Ini cerita pasal perempuan, minta maaf kan. Tak cerita, mungkin isteri-isteri kita nanti boleh kita share lah maklumat ni. Dan maksimum 60 hari 60 malam. Tu nifas. Tiba-tiba ada makcik ni masa dia muda dulu, yang kuliah ustazah ni, dia kata saya masa 40 hari tu saya pun ingat habis dah ingat 40 hari. Tapi maknanya dengan habis 40 hari itu dia tak tahu bahawa kalau darah ada lagi lepas itu, kerimai masih tak sampai 60 hari, dia nak kena kira nifas. Tapi kalau lebih 15 hari kering baru kita kira haid. Jadi itu juga ada kriteria dia. Jadi kita pasal apa kita kena tahu sekarang ni? Sebab ini nak puasa tak puasa? Puasa salah, tak puasa salah. Nak kira ke tak kira ke? Ni jadi punca, jadi keliru kita. Kemudian mereka yang menunda untuk mengqadha puasa kerana tidak berkemampuan seperti uzur, sakit dan bermusafir berterusan, dia tangguh. Dia kata aku tak mau qadha lagi, tangguh dulu. Maka qadha hak yang tahun ni dia tak buat, dia kena bawa pergi tahun depan pula Ramadan. Berlalu 2-3 tahun Ramadan pun tak qadha lagi. Contohnya, tetap kena qadha. Tu jangan tunggu lama-lama. Buat habis Syawal ni, buat puasa 6 tu ambil qadha siap-siap. Orang murtad, orang yang murtad apabila dia kembali semula kepada Islam. Okey, habis. Tu bab qadha. Okey, selesai yang pertama. Qadha ini pasal apa kita kena qadha? Sebab kita ini dalam keadaan yang mana wajib berpuasa, kita tinggal sebab ada halangan atau rukhsah keringanan, illah, barulah kita boleh ambil rukhsah tu, tapi lepas masuk Syawal kita wajib qadha. Baiklah. Kemudian yang kedua, kita ringkaskan, kita nak cerita pasal fidyah puasa. Fidyah pula. Fidyah ni orang nak tanya macam-macam. Kita nak tengok fidyah dalam ta'rif dia dulu. Apa maksud fidyah? Al-fidyatu hiya muddun min ta'amin yu'ta li miskinin iwadan 'anis shaumi fi halatin makhsusatin. Fidyah ini satu mud makanan. Mud tu satu timbangan yang boleh kita tengok di sini dalam timbangan itu anggaran 675 gram. 675 gram beras, satu mud, satu cupak. Kita kata satu cupak. Baik. Yang diberikan kepada seorang miskin sebagai ganti puasa dalam keadaan tertentu. Ini dalam kitab Khatib Asy-Syarbini, Mughni Muhtaj. Fidyah diberi kepada orang tua. Orang tua yang sakit tak ada harapan sembuh, dia kena bagi. Jadi siapa yang kena fidyah saja tak kena qadha. Yang ni kita kena cerita. Yang pertama sekali, kalau yang orang itu orang yang macam mana, yang sakit tidak ada harapan sembuh, dia kena fidyah saja. Macam ayah ustazah contohnya, tak ada harapan sembuh dah ni, sakit tua dah. Dia pun tak makan apa dah semua, 1 hari 1 cupak. Nak bayar bila? Nak tunggu sampai 30 hari ke? Ataupun nak ambil sehari, bayar 1 hari dulu hari ni. Ni 1 cupak ayah saya hari ni yang tak boleh puasa. Ataupun nak kumpul 30 hari. Ataupun nak bayar separuh-separuh. Boleh. Kira tu fidyah tanpa qadha. Orang tua yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kalau dalam istilah Arab kita, fiqh kita, la yurja bur'uh. Tak ada harapan sembuh. Sakit dia tu. Kasih yang berat-berat. Kalau dia nak qadha lepas ni pun masuk Syawal, dia tak mampu dah dengan keadaan fizikal yang sakit tadi. Jadi dia kena bayar fidyah saja. Orang sakit yang tidak harapan sembuh, satu orang tua, dia tak sakit pun tapi uzur faktor umur tak larat.
Kan, sakit-sakit dahaga, umur 90-100 tahun tu. Tapi tak sakit apa. Jalan kedek-kedek main masjid tapi tak larat. Dia juga tak perlu qada, fidyah saja. Dan orang yang meninggal dunia sebelum mengqada puasanya sehingga masuk Ramadan akhir, orang tu dia hidup lagi, dia duk tangguh tak qada. No? Sampai berlalu Ramadan satu lagi, dia kena bayar satu hari satu cupak pun dia tak qada lagi. Berlalu 2-3 tahun contohnya meninggal dunia, hak fidyah tu kena bayar. Tu dipanggil apa? Hak tu hak Allah Ta'ala. Jadi kita nak share di sini, di Jabatan Ustazah ni kita nak cerita banyak kes-kes bila berlaku kematian nak buat pengurusan harta pusaka. Ustazah tolong cerita, Pak nak bagi fidyah. Mak saya dulu tiap-tiap kali bersalin bulan puasa. Jenuh kira. Kan? Jadi itu yang berlaku dan pernah Ustazah kira sampai 42 kes. Banyaknya yang dia tinggal masa dulu yang dia postpone untuk qada. Bila kita postpone sampai Ramadan lain, Ramadan tahun berikutnya dia berganda. Tu risiko dia. Dan kita kena ingat juga tuan-tuan dan puan-puan, fidyah ini asnaf dia untuk anak fakir miskin saja. Dia bukan sama dengan asnaf zakat. Fi sabilillah ke, gharimin ke, riqab ke tak boleh bagi. Dia kena fakir miskin saja. Dan ikut Majlis Agama Islam ni Kedah, dia ada 3 kaedah bayaran. Kalau kita nak pergi kira-kira, tahu dah berapa langsam dia. Nak bayar tunai ke, nak kira beras nak bagi sendiri ke, terpulang. Tetapi beras tempatan, macam zakat juga, dia ada 3 kategori, RM2.60. Kalau kita makan beras lokal biasa. Kalau yang premium sikit, import ke apa semua ni, kalau RM4.30, satu mut, satu cupak. Dan kalau beras basmati RM6.60 untuk satu cupak. Jadi siapa yang nak bayar fidyah mak dia yang meninggal ke, ayah dia dulu masa muda-muda kerja berat, duduk di Singapura tak puasa ada. Jadi dah tua-tua ni nak kira balik kalkulat balik hak dulu. Jadi kita kira fidyah tu yang tak qada tu banyak nilaiannya. Kalau kita tak kisah tuan-tuan, ambil pilah benda ni lama kita tak boleh. Esok nak faraid, sebelum nak bagi kepada waris, mesti tengok dulu hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Tolak dulu harta pusaka tu untuk itu. Hutang dengan Allah, kok dulu tak bayar zakat cukup haul nisab, clear dulu. Badal haji, kalau dia tak buat haji lagi, tak sempurna rukun Islam dia yang kelima, clear dulu, ambil duit dia. Yang ketiga apa lagi? Hutang dengan Allah. Contohnya inilah fidyah, kafarah, dam apa semua tu. Dan barulah hutang dengan manusia. Kalau ada hebah apa, ada wasiat, ada apa semua tu tolak dulu, baki tu baru faraid. Ni kalau tak buat faraid, siapa nak kira kat kita? Kalau kita hari ni pun hidup tak mau nak ambil kisah benda ni. Isu ni isu agama, isu ibadah, dan kita akan bertemu dengan Allah, akan melibatkan perbicaraan, melibatkan tanggungan kita, liability, ataupun dari segi hukum syarak kewajipan yang tidak ada pilihan untuk kita nak tarik kan. Okay, no? Kemudian fidyah tadi ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, tidak diwajib fidyah dan qada pun tak kena. Siapa depa ni? Orang gila, kanak-kanak yang belum akil balik dan sejak lahir dia tak Islam. Tak apalah tu, lepas. Wajib pembayaran ini kerana apa? Wa yatakarrara al-mud bi takarruri as-sinin. Berganda cupak dengan bergandanya tahun. Sampai berlalu 2-3 tahun berganda lagi lah. Kalau 3-5 hari kalilah sampai 5 tahun. Tu ni nas yang kita ambil daripada Syekh Al-Islami Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab fi syarah manhaj bi syarah manhaj at-tullab. Baik, selesai. Kita masuk yang seterusnya, nanti kita akan buat rumusan. Kita akan tengok satu lagi untuk yang kena fidyah dan juga kena qada. Sama-sama tahun itu. Bukan berlalu tahun lagi, tapi tahun tu kalau dia buka puasa, tahun tu juga dia kena qada, tahun tu juga dia kena bayar fidyah. Ada kes yang tertentu. Yang pertama, orang yang berbuka puasa kerana takut memudaratkan kepada orang lain. Ingat, bukan diri dia, orang lain. Contohnya hamil, mengandung, menyusu. Kalau tak buka puasa ni, air susu tak ada. Kalau kata hamil ni, anak dalam perut kita ni terganggu,
Maka tahun tu qadha dan fidyah. Jelas. Tapi kalau bukan sebab baby kita hamil tadi ni, sebab kita saja, qadha saja. Dan satu lagi tu guru Ustazah kata, kita duduk sebelah Langkawi, contoh belah sana, dengar orang menjerit dekat pantai tu lemah. Kita ni bomba dan penyelamat, nak pergi selamat, terjun sebab aim nak selamat orang yang lemah. Tahun tu juga dia kena qadha, tahun tu juga dia kena bayar fidyah. Kerana apa? Buka puasa itu kerana orang lain. Tu dia punya formula dia. Ni kita rujuk dalam kitab sendiri, tuan-tuan boleh buka lah. Sama. Sekarang kita masuk untuk kafarah. Kafarah ni benda besar. Kafarah ini apa dia? Satu denda yang besar, yang berat kerana melanggar kesucian puasa Ramadan. Ada satu hadis Nabi SAW yang panjang, tuan-tuan tak baca, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi SAW qala ila akhir hadis, tapi cerita dalam tu, ya Rasulullah, aku telah binasa. Nabi bertanya, apa yang berlaku? Lelaki itu menjawab, aku telah menyetubuhi isteriku pada siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan membayar kafarah. Jadi kafarah ni satu benda yang besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kafarah sebab berlakukan hubungan di siang hari Ramadan. Tapi kalau berlaku hubungan di siang hari juga berpuasa kak, tapi bukan bulan Ramadan, puasa nazar, puasa qadha. Bulan Syawal tu, siang tu dia bersama dengan isteri dia, yang tu tak kena kafarah. Yang kena kafarah hanya saja dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Allah jaga kehebatannya. Tingkat dalam 11 yang lain Ramadan tu, bulan yang lain tu, Ramadan ni duduk nombor 1 seniority dia. Dia panggil Syuhur, ibu segala bulan. Jadi bulan ni jangan kita binasakan dengan melakukan dosa. Sebab tu kita tengok hari ni orang nak buat maksiat pun, nak cakap tak elok pun, dia tak berapa nak sebut. Sebab barakahnya Ramadan. Jadi bulan ni jangan dirosakkan dengan melakukan maksiat dan dosa. Baik, disebut dalam bentuk kafarah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wahiya itqu raqabah fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dia ada 3 tingkat kalau berlaku benda tu pada siang Ramadan. Yang pertama, bisi bebas hamba. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab tu kita bagi kat orang lelaki, kita takkan cerita. Orang perempuan tak gimai pula period, mula balik. Contoh, kalau pun nak teruskan, dia lambat. Orang lelaki-lelaki dia strict 2 bulan. Boleh tak Ustazah? Puasa 10 hari, kemudian lusa tu buka, sambung pula? Tak boleh. Tu nak kena cerita, bagi nampak bahawa pelaksanaan ibadah tu dia mesti exactly, makna tepat. Dia tak boleh kita kata agak-agak tak mau macam tu. Baik, kita melihat bahawa syarat kafarah dalam kitab Al-Mu'tamad, kita buka ini dalam Dr. Wahbah Zuhaili, muka surat 206. Syurut al-kafarah, syarat orang tu kena kafarah. Yang pertama, wala tajibu al-kafaratu illa idza tawaffarat syurutuha. Tak wajib kafarah pada orang itu, seseorang Muslim itu, melainkan memenuhi perkara di bawah. Ada 7 syarat baru dia kena kafarah. Yang pertama, al-jima', fala kafarata 'alal muftir bil akli wa syurbi wa nahwihima. Dia buka puasa dulu sebelum bersama. Ni dia panggil halah yang dilarang. Dalam keputusan bayan linnas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dia kata tu halah yang dilarang. Saya bersama juga Ustazah, tapi sebelum saya nak bersama dengan isteri saya buka puasa dulu, minum air apa semua tu. Macam tu tak kena kafarah, tapi perbuatan tu mudhnib, orang yang berdosa. Yang kedua, az-zakurah, fala tajibu 'alal mar'ati. Tak wajib atas wanita, atas lelaki saja. Jadi orang perempuan, saya pun dah berlaku hubungan tadi, saya kena juga ke bayar kafarah. Kita
kita jelaskan dalam buku syarak, wanita tak diwajib, melainkan dalam kes-kes tertentu. Al-bulugh, mestilah orang tu dah cukup umur. Fala tajibu ala sabiil marahid, orang yang baru nak sampai kepada umur dewasa yang tak cukup lagi, tak wajib. Ni kena tengok juga. Al-ifsadu, sengaja buka puasa. Fala kaffarata ala man jami' nasiyan, dia terlupa, dia pergi bersama dengan isteri dia, dia lupa langsung. Ataupun dia tengok kelam, cuaca hari ni kelam, nampak macam malam dah, rupanya baru pukul 6. Kalau tersalah macam tu, dimaafkan. Islam, ad-din yusrun, inna ad-dina yusrun, agama tu indah, mudah, yassir wala tu'assir, jangan bagi payahkan umat untuk beramal. Jadi dalam kes ni dia ada perincian, bukan semua kena, melainkan kes-kes yang tertentu. Li'annahu la yufsidu sawmahu kal akli nasiyan, kerana bukan sebab dia sengaja nak merosakkan puasa. Dia terlupa, dia tak tahu, dia salah buat anggapan. Dan syahrul Ramadan fala kafarata 'alal mufsidin nadri wal qada'i wal kafarah wan nafli. Tak boleh kafarah tu sebab merosakkan puasa nazar dia, bukan bulan Ramadan. Hak tu tak kena kafarah. Atau merosakkan puasa qada dia, tak kena. Kerana Ramadan sahaja khusus untuk kafarah. Al-ithmu, yang syarat dia fala kafarata 'alal musafir, orang marid, orang sakit, dia pergi musafir. Dalam perjalanan musafir sampai di hotel ke di mana, dia bersama dengan isteri dia, atas mengambil rukhsah ataupun bukan niat mengambil rukhsah, dia tidak kena kafarah sebab dia ada rukhsah keringanan tadi, dia tak puasa. Tu syarat dia. As-sawmu fala kafarah ala man akala aw syaraba awalan thumma jami'. Mestilah dia berpuasa, dia berbuka dengan bersama tadi, baru dia kena kafarah. Kalau dia berbuka dengan man akala aw syariba, dia tak wajib untuk kafarah. Tuan-puan sekalian, jenis-jenis kafarah, berbilang-bilang kafarah ada dalam ni. Kalau satu hari tu dia mula dengan pertama kali jima, sekali tu kafarah. Kalau dia ulang lagi, tak kira. Tetapi kalau esok buat pula, lusa buat pula, dia ikut hari-hari yang dia lakukan, maka bertambahlah kafarah dia. 2 bulan hari pertama, 2 bulan hari kedua, 2 bulan hari ketiga. Jadi 6 bulan dia kena. Tu bahaya tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita mengambil ibrah daripada anjuran pensyariatan tentang fidyah, kafarah dan juga dengan qada yang perlu kita jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey dah. Ada apa-apa pertanyaan yang boleh kita share untuk nak tanya, kita buka, sebab isu ini isu hutang dengan Allah. Imam Ghazali menyebut bahawa rahimahullah menyebut bahawa ibadah yang sempurna, ibadah yang dilakukan dengan ilmu, kefahaman dan keikhlasan. Jadi sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya ke? Ada apa-apa? Sebab kita berkaitan hari ini, kalau kita baca balik nas daripada ayat Al-Quran yang mana menetapkan bahawa syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan ni Allah turun Quran. Ustazah nak cerita, kalau satu benda dia terkumpul kehebatan tu macam-macam ada. Macam tahun lepas kata sebelum tu malam 7 Ramadan tu kebetulan malam Jumaat. Kan, maknuk dalam Ramadan pula, duduk pula dalam masjid pula, sedekah pula lebih utama dalam masjid. Sebab dalam masjid tu tempat yang paling barakah. Malam 27 Ramadan pula, malam Jumaat pula, dia punya aura. Hari ni kita duduk dalam bulan Ramadan, Quran turun. Peperangan Badar berlaku yang pertama. Afdalus sadaqah fi Ramadan. Jadi bulan ni jangan kita buat benda yang mana Allah murka. Jangan kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ini di luar daripada kasih sayang Allah. Okey, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang kita duk baca hari-hari itu nak terang kat kita. Jadi lubuk ilmu yang kita perlu geledah adalah Quran. Baru boleh pergi cari jurnal ke, tesis ke, buku ke, akhbar ke. Kalau Quran kita tak selak, tak baca, tak tadabbur, kita akan sesat dalam kehidupan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang dah melihat mencerap anak bulan, ni dah 4 dah surat nak tengok anak bulan Syawal pula, hari Khamis ni.
Orang kata kalau tengok hisab tu Ustazah, tak payah pergi syarak lah. Tak boleh, ni Quran suruh tasyrik, suruh pergi tengok anak bulan tu. Walaupun hisabiahnya tak nampak, tapi kadang-kadang dengan hisabiah tu tak betul, pergi ru'yah nampak kebesaran Allah. Jadi kena pergi tengok juga anak bulan. Itu sebagai satu sunnah Nabi SAW. Kalau tak nampak, baru pakai hukum hisab tadi ni. Tapi kalau nampak, hak hisab tadi tak pakai yang ni. Kenampakan anak bulan tu mungkin di Labuan, kan? Dia awal, dia tak ada. Kita mungkin pemandangan indah di Langkawi, lokasi dia berawan, lindung dengan flight duk naik turun, kita menghadap ke dia. Jadi ada sedikit halangan, kabus ke, awan tebal ke. Jadi kita tetap buat sebab nak mengambil tasyri', persyariatan untuk sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Tu kena baik faham. Ni kadang-kadang pasal apa nak pergi bagi negeri Kedah sudahlah tengok. Negeri lain tak payah. Tak boleh. Agama satu bawah negeri. Kemudian dia ada platform dia untuk nak lihat, supaya semua keliling-keliling ni kita tengok habis. Yang paling barat adalah di Pulau Perak, di Tanjung Cincin adalah dekat Johor. Jadi kita kena tengok yang paling timur, yang paling barat. Itu semua tu dah disusun. Ada agensi agama yang memantau supaya umat Islam di Malaysia ini cantik beribadah. Nampak? Tersusun. Buka puasa pun tepat. Tak ada yang kalut-kalut terbuka, tak ada. Kotlah kan, sebab orang azan awal. Kalau azan awal ada satu masjid, ada satu qaryah baru ni. Tapi bukan ni, tahun lepas. Terpaksa qada siapa yang buka sebab tok bila pi azan awal 2 minit. Nak ceritanya. Jadi depa kena qada. Pakai hukum hak kita baca tadi, sengaja berbuka. Kami tak tahu dah tok bila azan, kami pun pergilah buka. Ada tak usaha kita nak cek jam? Kadang-kadang jam di masjid kita tu, itu kalau bateri mati dia gelong. Kan? Jadi kita pun sama. Ada jam, pasti ada handphone tengok, boleh kau buka ni dengan azan ni. Yakin betul baru berbuka. Kalau silap 2 minit pun qada. Jangan kita main-main tuan-tuan dan puan. Dan satu lagi, kalau wanita yang mana dia tu pastilah dari segi periodnya, dari segi halangan-halangan itu, kalau ada kekuatan, puasa tu lebih baik. Sebab puasa Ramadan dengan ganti di luar tu tak sama. Dia punya darajat kemuliaan dia. Dan kita ni ta'abudi pada Allah, kalau seboleh-bolehnya hak Ramadan ni tak mau lepas. Daripada masuk satu Ramadan, guru Bisyam tu futihat abwabus sama. Dalam hadis sebut, apabila idza dakhala Ramadan, bila masuk saja Ramadan ni, futihat, sirah mubalaghah di situ, bukan fatahah. Futihat, terbuka sungguh luas-luas. Allah buka apa? Pintu langit. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabul jannah. Pintu syurga, bukan pintu syurga tu terbuka saja. Peluang untuk kita meraih pintu syurga mana kita nak masuk nanti, buatlah ibadat banyak mana dalam Ramadan ni. Pintu sedekah, pintu amal soleh, qiyamul lail, apa lagi? Puasa. Maknanya terbuka luas pintu langit itu adalah apa? Pintu untuk kita selamat di sana nak masuk syurga. Beramallah dengan apa sekalipun. Beramal kemah semua dah ni. Qada hak terlepas tak habis. Kemah dah tu, fidyah dah tak jelas lagi. Jadi jelaskan. Jangan duk kata tangguh dulu dan bila jadilah macam beberapa sahabat kita hari Syak pun nak puasa qada. Pasal apa awal tak buat? Duk tangguh. Kenuri lah macam Syawal lah. Tangguh nak puasa 6. Betul tak? Kenuri open leh tak dan. Kena 2 bulan kot ustazah puasa Syawal ni. Nak ra'i ke? Dalam kitab Syairul Salikin ada cerita mera'i tentang tuan kenuri. Boleh tengok di situ bagaimana kita nak tengok. Baik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra, yang kita sebut tadi ni, wala yuridu bikumul usra. Pasal apa orang sakit, orang bermusafir ni rukhsah berbukalah. Sebab Allah nak supaya hamba-hamba tu diberi kemudahan kepada kamu semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tak mau benda yang susah-susah untuk kamu. Setakatlah tuan-tuan dan puan-puan kita berpuasa, alhamdulillah, boleh qiyam, boleh iftar jama'i, boleh sahur, boleh more, rezeki melimpah.
Kan orang sedekah kalau hak tadarus tu mewah, rumah dia ada belakang lah. Beras dapat, gula dapat, minyak dapat, macam-macam. Itu barakah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita nak cerita pengalaman Ustazah duduk di jabatan mufti ni. Banyak orang nak U-turn, tuan-tuan. Apa U-turn? Dulu tak semayang, kena bayar tak fidyah semayang? Kan? Ada orang nak bayar fidyah semayang. Nanti Ustazah akan bagi tahu. Semayang kita dulu-dulu ada yang kita qada, ada yang kita tak. Kan? Puasa kita sama. Ada yang suami dia dulu duduk di UK masa umur 30-an, kerja berat, isytighalu syaqqah, tak puasa hampir 5, 6, 7 tahun. Balik Malaysia baru puasa. Meninggal dunia, kita nak kena kira hak yang dia tinggal dulu. Dia qada tak? Makcik tak tahu. Tolong kira. Ni waris nak tolong bayar. Ada waris mai bila kita kata hak fidyah ni nak tolak dulu pusaka. Hak kami tak mau bagi, kami nak ambil faraid. Ada macam tu. Yang anak tak mau urus fidyah. Jadi conclusionnya hari ini, tubuh di badan kita sendiri yang kena urus untuk ibadah kita. Kalau ada istita'ah untuk mengerjakan haji, pergilah dengan kuota yang ada tu, jangan kita tangguh. Sebab menyempurna rukun Islam yang kelima tu satu fardu ain kalau kita ada syarat-syaratnya. Kalau kita buat badal haji tak sama tuan tubuh buat sendiri. Kita nak bertemu dengan Allah ni rukun Islam bawa 4. Sedangkan buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Bukhari Muslim. Maknanya kita ada dak 5 ni tak lengkap lagi. Wajib atas kita cari usaha untuk penuhi yang kelima. Dan kalau kita meninggal tanpa lengkap rukun Islam ni, maka kita bolehlah ambil duit daripada peninggalan kita buat badan haji. Siapa nak tolong buat? Waris tadi. Kalau waris tak urus atau pusaka tak buat semua, nak harap siapa? Dia bukan ada enforcement. Saya nak cerita sikit, bukan ada Jabatan Agama buat penguatkuasaan. Mana-mana yang waris tak buat badal haji ayah dia kena penalti. Tak ada. Senyap macam tu lah. Siapa nak lengkapkan hak kita? Sebab itulah, tu dalam bab badal haji. Kalau hak yang jenis fidyah ni lagi rumit. Siapa nak kira? Dan ni kita tahu sendiri. Carilah apa-apa laluan yang ada, mudahkan urusan kita. Saya bila meninggal dengan Ustazah, saya hutang piutang Allah tak ada dah. Zakat saya clear. Ni hak wajib ni. Qadha saya tak ada dah. Bab solat ke, bab siam ke. Dan juga dari segi kafarah tak ada dah. Nazar saya tak ada dah. Sebab benda ni kita sendiri dengan Allah tahu. Kan kita cerita, mak cik dulu ada nazar, cik tak tunai, tak ada. Dia kena puasa 3 hari. Jadi benda-benda macam ni kita kena ambil maklum. Baik. U-turn yang tuan maksud ni, bila kita dah duduk dalam usia senja, warga mah. Bila sebut warga mah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kata, jangan kata kita tak ada apa dah. Tua dah. Jangan. Warga mah yang kata pawai lah apa semua tu, lambang kematangan iman. Orang warga mah ni dia sujud lama, dia puasa banyak, dia bangun malam selalu. Barakah tubuh dia tu. Jadi barakah. Kalau kedui kenapa tok nek kita ke tok wan kita tak ada, tak meriah. Kalau tok wan ada, dia kenal semua adik-beradik hak mai. Betul tak? Maknanya dari segi kenalan tu, dari segi dunia, dari segi hubungan dengan Allah pun dia duk buat selalu. Yang tu kita. Tapi ada dalam kalangan kita ni baru nak mula, nak perbaik. Menarik kita nak share. 2-3 hari lepas je dah mai. Ni untuk ni Masjid Syarifah Fatimah lah. Dia sakit waya penuh di badan. Hospital Sunnah Bahiyah. Tapi saya suruh nurse ambil wuduk kat saya, nak semayang juga. Lepas tu saya nak kena qadha balik tak? Dia tanya macam tu sebab tak menghadap kiblat kan. Malulah bilik ICU mana nak ikut kiblat nak semayang, tapi dia tu jenis kembali sedar. Kemarin pun mai sembang-sembang lah 2-3 hari lepas. Habis tu yang menarik tu nak share tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sedar kita ada agama, kita nak balik kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita pun dah dulu bersih putih, keluarlah lahir besar ada dosa, nak bertemu Allah pun nak bersih balik. Tak mau bawa baju yang kotor, nak bersih.
Maka ada satu yang menarik Tuan nak share. Dia kata saya ni kerja satu agensi swasta. Ada non-Muslim, dia makan yang tu. Yang tu lah, daging tu lah. Okay. Lepas tu bila dia makan, dia basuh tangan dia di toilet tu. Lepas tu ada kawan saya seorang lagi tu masuk toilet tu juga. Lama lepas tu dia pergi dekat Al-Ustaz. Jumpa dengan saya pergi salam dengan dia. Salam bila? Lama dah salam dengan dia tu. Berlaku tahun bila? 80-an. Nak ceritanya, bila kita rasa takut, saya ni jadi wah-wah, malam-malam tidur tak nyenyak ni. Takut bila salam tu, kawan tu pegang najis tu, saya ni nak kena sertu tak? Sama Allah. Bila berlaku? Puluhan tahun dah tuan-tuan. Ain dia tak ada, rasa tak ada, bau tak ada, kan kita syarat ngaji bab najis kan. Dia nak cerita hak lama tu. Subhanallah, berlaku tuan-tuan. Orang yang nak insaf, nak balik kepada Islam ni, dia carilah. Tetapi bila cerita betul pakcik kena ingat semua tu wah-wah. Jangan duk layan sangat. Jadi bila dia basuh habis dah tu, dia ni kalau najis mughalladhah dengan kita bertemu, kalau kering sama kering tak kena sama. Jangan salah satu basah. Macam tu pula. Jadi takkanlah lepas dia masuk bilik yang basah tu tak kering-kering sampai mal Ustaz ni. Zaman bila dah. Jadi benda tu dia panggil umul balwa. Benda tu dimaafkan, afallahu amma salaf, atas ketidakupayaan kita untuk menolak benda tu berlaku. Mungkin ada orang kata apa disebut di sini sebagai benda yang kita tak yakin. Macam kita duk makan ayam apa semua ni yang disembelih. Siapa sembelih pakai tak makan Jadi kita husnudzon lah hak sembelihan tu halal. Tengok kedai pun pakcik tu pun pakai tudung elok kan. Jadi kita beli atas niat thiqah pada penjual tu. Kalau kita nak check siapa sembelih urat ni putih tak, pakai tak makan. Jadi kita pakai kaedah inna dina yusrun, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut semikian. Jadi conclusion yang tuan nak bagi dalam kita punya penjelasan tentang ibadah ini, rata-rata orang bila fasa mula hidup tu dia agak jauh dengan agama. Siapa-siapa pun, hak ustaz tak ustaz ke sama saja, sebab kita dalam keadaan fasa mencari kehidupan. Anak kecil, anak dah nak sekolah, kena cari duit, kita pun bekerja siang malam. Urusan hari tu bila dah masuk tenang-tenang macam ni, baru nak mula mengaji, nak dekat dengan masjid, nak dekat dengan agama. Tapi ustazah, hak lama-lama tu kami nak kampui macam mana? Kami nak balik semula supaya hak dulu-dulu tu Allah maaf. Inilah Ramadan tuan-tuan yang makin berbaki 9 hari atau 8 hari ni, ambillah, raihlah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Mana ada satu bulan yang Allah janji sampai 3 macam ni. Ni bulan ni kita masih ada ni. Allah bagi kasih sayang tak bertepi lautan. Ambillah kasih sayang Allah tu. Kita sujud, Allah belai kepala kita. Macam mana kita balik kampung, duduk di atas ribaan ibu kita, rasa kehangatan kasih sayang ibu. Betul tak? Rasalah kasih sayang Allah pada kita dalam Ramadan ini. Wa awsatuhu maghfirah, pengampunan. Bulan ni kita dapat bebas. Syarat nak masuk syurga tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak buat dosa dah. Semua kita buat dosa. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wa nisyan. Tidak, manusia orang ni tak akan sunyi buat salah silap, tapi dia bertaubat. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaru. Yang kedua, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Satu lagi, wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat cari pengampunan Allah. Bulan Ramadan diberi tawaran dah, berlepas dah. Dan ni dah masuk yang ketiga, itqun minan nar. Jadi pembebasan daripada api neraka, syarat dia dapat ampun daripada Allah, bukan syarat ada dosa. Dosa semua kita ada dosa, tapi masuk syurga atas sebab Allah dah ampun dosa kita. Maka ambil semangat berbaki ini untuk solat taubat. Di samping kita qiyam tahajud, tasbih sebagainya. Ya Allah, andai ada dosa yang aku sedar atau tidak, sengaja atau tidak, maka ampunlah dengan asbab berkatnya bulan ni. Di samping minta kesempatan Lailatul Qadar dapat, cuba kita sebut Allahumma tsabbit imanana. Ya Allah, tetapkanlah imanku. Allahumma qawwi imanana, kukuh kuatlah imanku. Dan Allahumma nawwir imanana, cahayalah imanku. Wahfaz imanana, minta pelihara iman. Sebab iman
iman inilah kalau lemah kita akan tunduk pada syaitan, iblis, maksiat, dosa. Tapi kukuh iman dengan bibarakatil Ramadan, bibarakatil Quranil Karim, dengan berkat Quran yang tadarus tadi, yang khatam tadi, yang kita baca Ramadan tadi, kukuh iman, mantap, kuat. Maka masuk Syawal nanti kita mampu bertahan sampai bertemu Ramadan akan datang dalam keadaan kita tak tunduk pada hawa nafsu, tidak tunduk pada pengaruh syaitan iblis, kerana kekuatan yang dibina dalam bulan ini. Itulah semangat yang perlu kita ambil tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada barakah daripada pertemuan ini, kerana apa yang kita berada di sini tidak lain dan bukan satu taman daripada taman syurga. Bila ada taman daripada taman syurga, kita berhenti saat nak ambil barakahnya, maka kita masuklah dalam golongan itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Jadi insya-Allah kita doakan Allah ampun dosa kita semua, Allah masukkan kita ke dalam syurganya, dan insya-Allah dengan barakah Ramadan ini kita akan mendapat Lailatul Qadar insya-Allah. Walaupun perkara itu mustahil, tapi ihsan, rahmat, kasih sayang Allah, setiap hamba-hamba Allah melihat atas munajat kita, doa-doa yang kita titipkan setiap kali lepas solat itu adalah satu percaturan Allah yang maha hebat, dan kita mendambakan rezeki itu untuk kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Cukup setakat itu. Sekiranya tidak ada apa-apa, mudah-mudahan kita bertemu lagi yang baik daripada Allah dalam mahan diri Ustazah. Terima kasih kepada Jawatankuasa Qaryah Masjid Sharifah Fatimah kerana memberi laluan untuk pertemuan pada tengah hari ini, petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Sekiranya ada kekurangan, kesilapan daripada Ustazah sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan perkongsian ini al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Mudah-mudahan ada ganjarannya, pahalanya insya-Allah. Ila liqa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.